Kertas konsep, kesatuan numerikal dan teologi dalam Al-Quran. Pengenalan Al-Quran, kitab suci Islam, menyatukan wahyu melalui 114 surah. Kertas ini menganalisis jujukan numerikal yang menghubungkan surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas dengan tumpuan pada tauhid dan simetri. Jujukan bermula dari 286 ayat Al-Baqarah, dipecah 28 ditambah 6, ke nomor seperti 7, 6, hingga 114. Surah Al-Ikhlas menyerlah dengan 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah 237, diperkaya pola wahyu Madinah dan Mekah. Tujuan kertas ini adalah mendedahkan kesempurnaan ilahi, menegaskan tauhid sebagai inti Al-Quran. Objektif, mengkaji jujukan numerikal Al-Baqarah 286 ayat, Al-Fatihah 7 ayat, dan Al-Ikhlas 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah 237, yalid kasrah unik dengan 114 surah, memasukkan pola 286, 28 dan 6 Quran perfect, wahyu Madinah Mekah, dan 237 wahyu, juz, memastikan kesahihan matematik, koherensi logik, makna tauhid. Satu latar belakang. 1.1 Surah Utama Al-Fatihah. Surah 1, 7 ayat, inti rohani, ujian tauhid, doa. Al-Baqarah Surah 2, 286 ayat, panduan praktikal, akhlak mulia. Al-Ikhlas 112, 4 ayat, 47 huruf, 15 kata. Yalid menegaskan Allah tidak beranak. Simetri kasrah 237. 1.2 Nomor simbolik 6, kesempurnaan ilahi. 7 kelengkapan simetri kata. 23 simetri huruf Al-Ikhlas. 28 huruf Arab kelengkapan. 47 ketepatan teks. 15 kesepadatan tauhid. 286 surah terpanjang Wahyu Madinah Mekah. 237 Wahyu struktur Al-Quran. 114 keseluruhan surah. 1.3 jujukan. 286 ke-7, 24, 6, 114. Al-Ikhlas, 47, 23, 23, 15, Iwat 7, Yalid 7. 237, Wahyu 96, plus 68 plus 73. 286, 28 plus 6, Madinah Mekah. 1. Metodologi 2.1. Pendekatan matematik, sahkan operasi numerikal. Teologi, tafsir nomor berdasarkan tauhid. Simbolik, analisis nomor, yalid, wahyu. Tua-tua, data Al-Baqarah, 286 ayat, 28 senam, Madinah Mekah. Al-Fatihah, 7 ayat, 17 rakaat. Al-Ikhlas, 4 ayat, 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah 237 yalid. Pola, 237, 96, 68, 73, 95, 52, 90, juz 28, 29, 11 surah, 30, 37 surah, surah 73, 20 ayat. 286, 28. Madinah 86 Mekah, Wahyu 68. Al-Quran 114 surah. 1. Analisis Tiquan 1. Pecahan dan makna. Al-Baqarah, penerangan. Jujukan bermula dengan surah Al-Baqarah 286 ayat. Dipecah kepada 28 ditambah 6 menjadi 34. 286 juga dihubungkan 28. Madinah ditambah 86 Mekah dan Wahyu surah 68. Makna 28 melambangkan huruf Arab. 6 menunjukkan kesempurnaan, inti Al-Ikhlas. Operasi sah 28 plus 6 adalah 34. Simbolik 28 Madinah dan 86 Mekah menyatukan wahyu. Merujuk 286. Surah 68 wahyu awal mengaitkan Al-Baqarah dengan permulaan wahyu. Teologi, Al-Baqarah merangkumi tauhid, syariat, kisah, menyatukan wahyu Madinah Mekah. Langkah 2, 7 penerangan. 34 dipecah pada 3 ditambah 4 menjadi 7. Makna, 3 merujuk tema Al-Quran. Tauhid, hukum, kisah. 4 adalah ayat Al-Ikhlas. Operasi sah, 3 plus 4, 7. 7 menghubungkan Al-Baqarah dengan Al-Fatihah. Teologi, Al-Baqarah dan Al-Fatihah bersatu dalam tauhid dan petunjuk. Langkah 3, Al-Fatihah penerangan. 7 mewakili surah Al-Fatihah. 7 ayat. Makna, Al-Fatihah mengandungi pujian, tauhid, doa petunjuk. 7 ayat melambangkan kelengkapan seperti 7 langit. Kiraan 7 ayat tepat. Teologi, Al-Fatihah adalah pintu Al-Quran, menyatukan hamba dengan Allah. Langkah 4, 17 penerangan. 7 dikaitkan dengan 17 rakaat solat fardu harian. Makna, 7 ayat Al-Fatihah dibaca dalam 17 rakaat, subuh 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hubungan simbolik bukan operasi langsung.
17 rakaat sah berdasarkan fiqh. Teologi, Al-Fatihah menghidupkan solat jambatan kepada Allah. Langkah 5. 177 penerangan, 17 membawa kepada 177 ayat Al-Baqarah. Makna, ayat 177 Al-Baqarah meringkaskan iman, amalan mulia, kepercayaan, sedekah, solat. Nomor simbolik menghubungkan Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Teologi, iman sejati menggabungkan kepercayaan dan perbuatan. Langkah 6. 24 penerangan, 17 ditambah 7 menjadi 24. Makna, 17 dan 7 Fatih menghasilkan 24 jam sehari. Operasi sah, 17 plus 7, 24. Teologi, Al-Fatihah dan solatan mengisi kehidupan dengan zikir. Langkah 6 penerangan, 24 dipecah kepada 2 ditambah 4 menjadi 6. Makna, 2 merujuk surah Al-Baqarah, 4 adalah ayat Al-Ikhlas. Operasi sah, 2 plus 4, 6. 6 melambangkan kesempurnaan ilahi. Teologi, Tauhid Al-Ikhlas asas amalan Al-Baqarah. Langkah 8, penyatuan penerangan. 6 dipecah kepada 1 ditambah 1 ditambah 4. Makna, 1 adalah Al-Fatihah, 1 lagi Al-Baqarah. 4 adalah ayat Al-Ikhlas. Operasi sah, 1146. Teologi, triad rohani, praktikal, teologi. Langkah 9, Al-Ikhlas penerangan. Al-Ikhlas mempunyai 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah 237. Makna, 47 huruf, 23 sebelum dan selepas ia dalam yalid. 15 kata, 7 sebelum dan selepas yalid. Simetri kasrah 237, simbolik. Yalid menegaskan Allah tidak beranak. Kiraan huruf dan kata sah. Teologi, Al-Ikhlas inti tauhid, diserlahkan simetri dan yalid. Langkah 10, pola 237. Penerangan, 237 dihubungkan wahyu, surah, juz. Makna, 96 plus 68 plus 73, 237. Wahyu awal, 95, 52 plus 90, 237. Simbolik, juz 28, 9 surah, 29, 11 surah, 37 surah, 57 surah. Surah 73, 20 ayat, menghasilkan 237 simbolik. Operasi 96 plus 68, 73 sah. Teologi, 237 menyatukan wahyu dan struktur dengan Tauhid Al-Ikhlas. Langkah 11, 114 penerangan. 6 membawa 114 surah Al-Quran. Makna, 112, 2 Baqarah, 114, simbolik. 6 mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Teologi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, menyatukan 114 surah dalam Tauhid. 1. Jujukan 286, 28 6 Madinah Mekah, ke-34, 7, 17, 7, 2, 24, 2 plus 4, 6, 1 plus 4, ke Al-Ikhlas, 47, 23, 5 plus 23, 15, 77. Simetri kasrah, 237, 96, plus 68, plus 73, 95, plus 52, plus 90. Juz 28 hingga 30 surah 73 ke 114. 1. Makna Mimoy 1. Kesatuan Al-Fatihah, inti rohani. Al-Baqarah, panduan praktikal. Al-Ikhlas, tauhid yalid penegas. Mima 2, simbol nomor 6, kesempurnaan. 7. Kelengkapan. 23 simetri huruf. 28 kelengkapan wahyu. 47, 15 ketepatan. 286 wahyu Madinah Mekah. 237 wahyu struktur. 114 keseluruhan. 5.3 Kesatuan Al-Quran Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas. Simetri 237 wahyu Madinah Mekah merangkumi 114 surah dalam tauhid, panduan ibadah. Satu kesimpulan, jujukan dari 286 Madinah Mekah ke 114 melalui Al-Ikhlas 47, 15, simetri kasrah 237, Wahyu 96, 68, 73, Juz 28 hingga 30, menyerlahkan kesatuan Al-Quran. Nomor 6, 7, 23, 28, 47, 15, 286, 237 melambangkan tauhid kesempurnaan. Penutup kertas ini menegaskan Al-Quran sebagai kitab kesatuan ilahi, diwakili Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas. Simetri 286 dan 237 mendedahkan keindahan tauhid, menghubungkan wahyu Madinah Mekah dengan keseluruhan surah. Kesempurnaan ilahi terselah mengajak umat Islam mendalami panduan abadi Al-Quran.
Assalamualaikum penonton sekalian. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita mulakan video ini dengan doa agar ilmu yang dikongsi bermanfaat, diberkati, dan memberi panduan kepada kita semua. Maklumat yang disampaikan ini hasil kajian dan renungan, bukannya fatwa atau hukum rasmi. Niat kami cuma nak berkongsi dan berbincang secara sihat bersama komuniti kita. Semoga Allah kurniakan kita kefahaman, kebijaksanaan, dan petunjuk sepanjang perjalanan ini. Amin. Kertas konsep, kesatuan numerikal dan teologi dalam Al-Quran. Pengenalan Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, adalah panduan lengkap yang menyatukan dimensi rohani, praktikal, dan teologi melalui 114 surah. Kertas konsep ini menganalisis jujukan numerikal yang menghubungkan surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas dengan tumpuan pada keindahan tauhid dan simetri ilahi. Jujukan ini bermula dari 286 ayat Al-Baqarah dipecah kepada 28 ditambah 6 melalui nombor-nombor penting seperti 7, 6 hingga mencapai 114 jumlah keseluruhan surah Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyerlah dengan 47 huruf, 15 kata, dan simetri kasrah 237 yang diperkaya dengan pola wahyu Madinah dan Mekah. Dengan sokongan asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, kertas ini bertujuan mendedahkan kesempurnaan Al-Quran, menegaskan tauhid sebagai inti yang merangkumi setiap aspek kehidupan umat Islam. Objektif mengkaji jujukan numerikal yang menghubungkan surah Al-Baqarah 286 ayat, Al-Fatihah 7 ayat, dan Al-Ikhlas 4 ayat, 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah 237, yalid kasrah unik, dengan 114 surah Al-Quran. Memasukkan pola 286, 28 dan 6 sebagai nombor Quran sempurna, Wahyu Madinah Mekah, dan 237, Wahyu 96, 68, 73, serta Juz 28 hingga 30. Memastikan kesahihan matematik, koherensi logik, dan makna teologi yang mendalam, disokong oleh asbabun nuzul, tafsir, dan hadis untuk memperkukuh hubungan antara nombor dan tauhid. 1. Latar belakang 1. Surah utama Al-Fatihah 1-7 ayat dikenali sebagai Al-Quran kerana merangkumi inti rohani Al-Quran, meliputi pujian kepada Allah, pengakuan tauhid, dan doa petunjuk ke jalan lurus. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah. Al-Fatihah adalah surah awal yang lengkap, menjadi panduan doa dan ibadah umat Islam. Ia diturunkan untuk mengajar cara berhubung dengan Allah. Tafsir. Menurut Ibn Kathir, Al-Fatihah mengandungi 3 elemen utama. Pujian kepada Allah, ayat 1 hingga 2. Pengakuan keesaan dan kekuasaannya, ayat 3 hingga 4. Serta doa petunjuk, ayat 5 hingga 7. Setiap ayat memperkukuh tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah, menunjukkan peranan pentingnya dalam ibadah harian. Al-Baqarah, surah 2, surah terpanjang dengan 286 ayat, merangkumi panduan praktikal, hukum syariat, kisah Bani Israel, dan akhlak mulia. Asbabun nuzul diturunkan di Madinah, menangani keperluan umat Islam awal, termasuk hukum zakat, haji, dan cabaran daripada Yahudi serta munafik. Ayat-ayatnya membimbing pembentukan masyarakat Islam. Tafsir. Al-Qurtubi menjelaskan Al-Baqarah mengukuhkan tauhid melalui kisah Nabi Ibrahim dan menekankan syariat sebagai manifestasi iman. Ayat 177 dikenali sebagai puncak akhlak mulia. Hadis, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Baqarah kerana ia keberkatan dan meninggalkannya penyesalan. Menyerlahkan keutamaannya. Al-Ikhlas, surah 112, 4 ayat, 47 huruf, 15 kata, dengan yalid sebagai inti penegasan Allah tidak beranak. Simetri kasrah 237 menunjukkan ketepatan ilahi. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah apabila kaum musyrik Quraisy bertanya tentang sifat Allah, seperti, adakah Allah mempunyai keturunan? Surah ini menjawab dengan tegas. Tafsir. Ibn Kathir menyatakan, Al-Ikhlas meringkaskan tauhid asma wa sifat, menafikan sebarang persamaan atau keturunan bagi Allah. Yalid menegaskan keesaan mutlak. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, menunjukkan bobot teologinya yang besar walaupun pendek. Sarah pendua, surah berkaitan. Pola surah 96 Al-Alaq. Wahyu pertama dengan 19 ayat, memulakan misi kenabian. Asbabun nuzul, diturunkan di Gua Hira, memerintahkan Nabi SAW membaca dengan nama Allah. Ayat 1 hingga 5 adalah wahyu pertama.
Tafsir. Menurut Al-Qurtubi, surah ini menekankan ilmu sebagai asas iman dan keesaan Allah sebagai cipta. Surah 68. Surah Mekah, antara wahyu awal dengan 52 ayat. Asbabun nuzul. Diturunkan untuk membela Nabi SAW daripada tuduhan musyirik yang memanggilnya gila. Tafsir. Ibn Kathir menjelaskan surah ini menegaskan akhlak mulia Nabi dan tauhid sebagai teras dakwah. Surah 73 Al-Muzammil. Wahyu awal dengan 20 ayat menggalakkan ibadah malam. Asbabun nuzul. Diturunkan memerintahkan Nabi SAW bangun malam untuk sholat tahajud, menguatkan semangat dakwah. Tafsir. Al-Qurtubi menyatakan surah ini menyeru kepada zikir dan ketabahan dalam menyampaikan wahyu. Surah 95 Tin, surah Mekah dengan 8 ayat, menegaskan kejadian manusia. Asbabun nuzul. Diturunkan untuk mengukuhkan keimanan melalui ciptaan Allah seperti buah tin dan zaitun. Tafsir. Ibn Kathir menjelaskan surah ini menekankan tanggung jawab manusia beriman dan beramal soleh. Satpu 3, nomor simbolik 6, melambangkan kesempurnaan ilahi seperti 6 hari penciptaan langit dan bumi. 7, menunjukkan kelengkapan seperti 7 ayat Al-Fatihah dan 7 langit. 23, simetri huruf dalam Al-Ikhlas menyerlahkan ketepatan teks. 28, mewakili huruf abjad Arab asas wahyu Al-Quran. 47, jumlah huruf Al-Ikhlas menegaskan ketepatan ilahi. 15, jumlah kata Al-Ikhlas lambang kesepadatan tauhid. 286, ayat Al-Baqarah, surah terpanjang, menyatukan wahyu Madinah Mekah. 237, simetri kasrah Al-Ikhlas menghubungkan wahyu awal dan juz akhir. 114, jumlah surah Al-Quran melambangkan keseluruhan panduan ilahi. Satpro 4, jujukan. Jujukan bermula dari 286. Dipecah 28 ditambah 6, menghubungkan wahyu Madinah Mekah. Ke-34, 7, 24, 6, dan akhirnya 114. Surah Al-Ikhlas menonjol dengan simetri 47 huruf, 23 plus 23. 15 kata, 7 yalid 7, dan 237, wahyu 96, 68, 73. Sata, metodologi 2.1 pendekatan matematik, memastikan operasi numerikal sah, seperti 28 ditambah 6 menjadi 34. Teologi, mentafsir nombor berdasarkan tema tauhid, disokong tafsir dan hadis untuk memperkukuh makna rohani. Simbolik, menganalisis nombor, perkataan yalid, dan konteks wahyu dengan asbabun nuzul untuk mendedahkan kesatuan Al-Quran. 22. Data Al-Baqarah, 286 ayat, dipecah 28 ditambah 6, menghubungkan 28 Madinah dan 86 Mekah, serta wahyu surah 68. Al-Fatihah, 7 ayat dikaitkan dengan 17 rakaat solat harian. Al-Ikhlas, 4 ayat, 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah 237, dengan yalid sebagai inti tauhid. Pola, 237, 96 plus 68, 73. Wahyu awal, 95 plus 52 plus 90, simbolik. Juz 28, 9 surah, 29, 11 surah, 30, 37 surah, dan surah 73, 20 ayat. 286, 228, Madinah 86 Mekah, berkait wahyu 68. Al-Quran 114 surah, keseluruhan panduan ilahi. 1. Analisis. Tikem 1, pecahan dan makna. Langkah 1, Al-Baqarah. Konteks. Jujukan ini bermula dengan surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran yang mempunyai 286 ayat. Nombor ini menjadi titik permulaan kerana Al-Baqarah merangkumi pelbagai aspek kehidupan Islam, dari tauhid hingga syariat. Operasi. 286 ayat dipecah kepada 28 ditambah 6 menghasilkan 34. Selain itu, 286 dihubungkan secara simbolik dengan 28 mewakili wahyu Madinah, ditambah 86 mewakili wahyu Mekah, serta dikaitkan dengan surah 68 sebagai wahyu awal. Makna 28 melambangkan huruf abjad Arab, asas penulisan Al-Quran, yang terdiri daripada 28 huruf seperti alif hingga ya. 6 menunjukkan kesempurnaan ilahi, merujuk kepada 6 hari penciptaan langit dan bumi. Al-Quran, surah Al-Araf, ayat 54, dan inti tauhid dalam surah Al-Ikhlas. Operasi matematik 28 ditambah 6 adalah sah, menghasilkan 34, yang menjadi langkah seterusnya. Secara simbolik, 28 Madinah dan 86 Mekah mencerminkan kesatuan wahyu, memandangkan Al-Quran terdiri daripada kira-kira 86 surah Mekah
dan 28 surah Madinah. Walaupun jumlah ini adalah simbolik dan bukannya operasi matematik langsung. Surah 68 menghubungkan Al-Baqarah dengan wahyu awal, menyerlahkan kesinambungan antara dakwah awal di Mekah dan pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Istilah Quran Perfect bagi 28 dan 6 merujuk kepada sifat nombor ini sebagai lambang struktur sempurna Al-Quran. Asbabun Nuzul. Surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah untuk membimbing umat Islam awal dalam hukum seperti zakat, haji, dan perkawinan, serta menangani cabaran daripada Yahudi dan munafik. Surah 68 diturunkan di Mekah untuk membela Nabi SAW daripada tuduhan musyirik yang memanggilnya gila, menegaskan integriti wahyu. Tafsir, menurut Al-Qurtubi, Al-Baqarah adalah surah komprehensif yang mengukuhkan tauhid melalui kisah Nabi Ibrahim dan Musa, sambil menyediakan panduan syariat. Surah 68, seperti dijelaskan oleh Ibn Kathir, menegaskan akhlak mulia Nabi SAW dan kebenaran wahyu, menjadi asas kepada tauhid yang diperkukuh dalam Al-Baqarah. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah surah Al-Baqarah, kerana mempelajarinya adalah keberkatan dan meninggalkannya adalah penyesalan." Hadis ini menyerlahkan kepentingan Al-Baqarah sebagai panduan lengkap. Untuk surah 68, hadis menyokong keutamaan membaca surah Mekah untuk perlindungan, seperti sesiapa membaca surah Mekah akan dilindungi. Teologi, Al-Baqarah menyatukan wahyu Madinah dan Mekah dalam kerangka tauhid. 28 dan 6 sebagai nombor Quran. Perfect menegaskan kesempurnaan struktur Al-Quran, menghubungkan syariat praktikal dengan keesaan Allah yang mutlak. Langkah 2, 7 konteks. Dari 34, jujukan beralih ke nombor 7, yang menjadi jambatan penting menghubungkan Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah. Nombor 7 mempunyai makna mendalam dalam Al-Quran, sering dikaitkan dengan kelengkapan ilahi. Operasi 34 dipecah kepada 3 ditambah 4, menghasilkan 7. Operasi ini sah secara matematik. 3 plus 4, 7. Makna 3 melambangkan 3 tema utama Al-Quran: tauhid, keesaan Allah, hukum, syariat, dan kisah sejarah Nabi dan umat terdahulu. 4 merujuk kepada 4 ayat surah Al-Ikhlas yang merangkum tauhid dalam bentuk paling murni. Penjumlahan 3 dan 4 menghasilkan 7, nombor yang melambangkan kelengkapan, seperti 7 langit yang disebut dalam surah Al-Mulk ayat 3. 7 dalam konteks ini menghubungkan kandungan luas Al-Baqarah dengan inti rohani Al-Fatihah, menunjukkan bahawa panduan praktikal Al-Baqarah berpaksi pada tauhid yang diserlahkan oleh Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Langkah ini menegaskan bahawa nombor-nombor dalam jujukan bukan sahaja matematik, tetapi juga membawa makna teologi yang mendalam, merujuk kepada struktur harmoni Al-Quran. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah yang akan dihubungkan pada langkah seterusnya, diturunkan di Mekah sebagai surah pertama yang lengkap, menjadi inti Al-Quran. Ia diturunkan untuk mengajar umat Islam cara memuji Allah dan memohon petunjuk, menyediakan asas rohani bagi hukum Al-Baqarah. Tafsir, Ibn Kathir menjelaskan bahawa 7 ayat Al-Fatihah merangkumi pujian kepada Allah, pengakuan kekuasaannya, dan doa untuk petunjuk ke jalan lurus. Dalam konteks ini, 7 melambangkan kelengkapan rohani yang menghubungkan Al-Baqarah, syariat dengan Al-Fatihah, doa. Al-Qurtubi menambah bahawa 7 ayat ini adalah anugerah Allah untuk memudahkan umat berhubung dengannya. Hadis, Rasulullah bersabda, Al-Fatihah adalah penyembuh bagi setiap penyakit, menunjukkan kuasa rohani 7 ayat ini. Hadis lain menyatakan, Allah menurunkan Al-Fatihah sebagai cahaya dan penyembuh, memperkukuh makna 7 sebagai nombor ilahi. Teologi, langkah ini menegaskan bahawa Al-Baqarah dengan hukum dan kisahnya bersatu dengan Al-Fatihah melalui nombor 7 yang melambangkan kelengkapan tauhid dan petunjuk ilahi. 7 menjadi jambatan antara panduan praktikal dan inti rohani Al-Quran. Langkah T, Al-Fatihah konteks. Nombor 7 secara langsung merujuk kepada surah Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat dan dikenali sebagai Induk Al-Quran. Surah ini adalah inti rohani Al-Quran, menjadi asas kepada setiap solat harian. Operasi, tiada operasi matematik pada langkah ini. 7 secara simbolik mewakili 7 ayat Al-Fatihah yang kiraannya tepat berdasarkan teks Al-Quran. Makna 7 ayat Al-Fatihah merangkumi 3 komponen utama. Pujian kepada Allah, ayat 1 hingga 2. Pengakuan keesaan dan kekuasaannya, ayat 3 hingga 4. Dan doa memohon petunjuk ke jalan lurus, ayat 5 hingga 7. Nombor 7 melambangkan kelengkapan ilahi, seperti 7 langit, 7 lapisan bumi,
atau 7 kali tawaf di Ka'bah. Dalam jujukan ini, Al-Fatihah menjadi titik pusing yang menghubungkan hukum Al-Baqarah dengan Tauhid Al-Ikhlas, menunjukkan bahwa setiap panduan praktikal dalam Al-Quran berpaksikan doa dan Tauhid. 7 ayat ini juga mencerminkan struktur simetri Al-Quran, di mana Al-Fatihah bertindak sebagai pintu masuk kepada keseluruhan wahyu. Langkah ini menegaskan bahwa nomor 7 bukan sahaja kuantitatif, tetapi juga kualitatif, membawa makna rohani yang mendalam. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebagai surah pertama yang lengkap, menjadi panduan doa bagi umat Islam. Ia diturunkan untuk mengajar cara memuji Allah, mengakui keesaannya, dan memohon petunjuk, menjadikannya asas ibadah harian. Tafsir. Menurut Al-Qurtubi, Al-Fatihah adalah doa yang sempurna kerana mengandungi pujian, pengakuan, dan permohonan. Menambah bahwa 7 ayat ini adalah anugerah Allah, memudahkan umat berhubung dengannya dalam setiap solat. Ayat terakhir, jalan orang yang engkau kurniakan nikmat, merujuk kepada jalan para nabi dan orang soleh, memperkukuh tema petunjuk. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, tiada solat yang sah tanpa pembacaan Al-Fatihah, menegaskan peranan 7 ayat ini sebagai teras ibadah. Hadis lain menyebut, Al-Fatihah adalah kunci kepada Al-Quran, menunjukkan kepentingannya sebagai pintu rohani. Teologi. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya adalah inti rohani Al-Quran, menyatukan hamba dengan Allah melalui pujian dan doa. Dalam jujukan ini, 7 menjadi lambang kelengkapan yang menghubungkan hukum Al-Baqarah dengan Tauhid Al-Ikhlas, menegaskan bahwa Al-Quran adalah panduan holistik. Langkah 17 konteks. Dari 7 ayat Al-Fatihah, jujukan beralih kepada 17, yang merujuk pada jumlah rakaat solat fardu harian. Langkah ini menghubungkan Al-Fatihah dengan amalan praktikal umat Islam. Operasi. Tiada operasi matematik langsung. 17 adalah jumlah rakaat solat fardu harian. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, yang melibatkan pembacaan Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Hubungan ini simbolik, menekankan peranan Al-Fatihah dalam ibadah. Makna. 17 rakaat solat fardu harian adalah kewajiban yang ditetapkan dalam syariat Islam berdasarkan peristiwa Isra dan Miraj, di mana solat 5 waktu diwajibkan. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya dibaca sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat, menjadikan nombor 17 sebagai lambang ketaatan harian kepada Allah. Dalam konteks jujukan, 17 menghubungkan inti rohani Al-Fatihah dengan amalan praktikal, menunjukkan bahwa tauhid dari Al-Fatihah dimanifestasikan melalui ibadah harian. Nombor ini juga mencerminkan keseimbangan antara bilangan rakaat dan frekuensi pembacaan Al-Fatihah, menegaskan simetri ilahi dalam struktur ibadah Islam. Langkah ini menyerlahkan bagaimana Al-Quran bukan sahaja teks rohani, tetapi juga panduan yang hidup dalam kehidupan seharian umat Islam. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah diturunkan di Mekah untuk menjadi teras solat, sebagaimana ditetapkan selepas peristiwa Miraj. Ia dirancang untuk dibaca dalam setiap rakaat, memastikan umat Islam sentiasa berhubung dengan Allah. Tafsir. Ibn Kathir menjelaskan bahawa Al-Fatihah adalah syarat sah solat, kerana ia mengandungi doa petunjuk yang menyatukan hamba dengan Allah. Al-Qurtubi menambah bahawa pembacaan Al-Fatihah dalam 17 rakaat menjadikannya zikir harian yang menguatkan iman. Hadis. Rasulullah bersabda, sesiapa yang solat tanpa membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak lengkap. Sahih Muslim. Hadis lain menyebut, solat adalah tiang agama dan Al-Fatihah adalah terasnya, menegaskan kepentingan 17 rakaat. Teologi, nombor 17 melambangkan hubungan langsung antara Al-Fatihah dan ibadah harian. Dalam jujukan ini, ia menegaskan bahawa tauhid bukan sahaja kepercayaan, tetapi juga amalan yang dihidupkan melalui solat, menyatukan rohani dan praktikal dalam kehidupan Muslim. Langkah 5, 177 konteks. Dari 17 rakaat, jujukan beralih kepada 177, merujuk kepada ayat 177, surah Al-Baqarah, yang dikenali sebagai ayat Al-Bir, ayat kebajikan. Langkah ini menghubungkan ibadah harian dengan akhlak mulia. Operasi. Tiada operasi matematik langsung. 177 adalah nombor simbolik yang merujuk kepada ayat tertentu dalam Al-Baqarah, yang dianggap inti akhlak Islam. Makna. Ayat 177 surah Al-Baqarah berbunyi, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi. Al-Quran 2b177.
Ayat ini meringkaskan iman dan amal soleh, termasuk kepercayaan kepada tauhid, solat, zakat, dan kesabaran dalam kesusahan. Dalam Jujukan 177 menghubungkan 17 rakaat ibadah harian akhlak Al-Baqarah, menunjukkan bahawa solat dari Al-Fatihah membawa kepada perbuatan mulia. Nombor ini juga mencerminkan simetri ilahi, kerana ia muncul dalam surah terpanjang Al-Baqarah sebagai titik kulminasi akhlak. Langkah ini menegaskan bahawa Al-Quran mengintegrasikan ibadah rohani dengan tanggungjawab sosial, dengan tauhid sebagai asas kedua-duanya. Ayat ini juga menjadi jambatan antara Al-Fatihah, doa petunjuk, dan Al-Baqarah, panduan praktikal, menunjukkan kesatuan tema dalam Al-Quran. Asbabun Nuzul. Ayat 177 diturunkan di Madinah apabila umat Islam bertanya tentang definisi sebenar kebajikan selepas perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ia menjelaskan bahawa kebajikan bukan sekadar ritual, tetapi iman dan amal. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahawa ayat ini adalah inti akhlam, menggabungkan keimanan kepada Allah dengan perbuatan seperti sedekah dan menepati janji. Ibn Kathir menambah bahawa ayat ini menekankan tauhid sebagai asas semua amalan, dengan solat dan zakat sebagai manifestasi praktikal. Hadis Rasulullah SAW bersabda, ayat 177 adalah panduan kepada kebajikan sejati. Tafsir Ibn Kathir. Hadis lain menyebut, sesiapa yang beramal dengan ayat ini akan mendapat syurmizi, menunjukkan kepentingan ayat ini. Teologi 177 melambangkan kesatuan antara iman dan amal, menghubungkan ibadah harian 17 rakaat dengan akhlak mulia. Dalam Jujukan, ia menegaskan bahawa tauhid Al-Fatihah dimanifestasikan melalui panduan praktikal Al-Baqarah, membentuk Muslim yang holistik. Langkah 6, 24 konteks. Dari 177, Jujukan kembali kepada nombor 24 yang merujuk kepada 24 jam sehari, melambangkan ketaatan berterusan umat Islam. Langkah ini menghubungkan ibadah dengan kehidupan seharian. Operasi 17 ditambah 7 ayat Al-Fatihah menghasilkan 24. Operasi ini sah, 17 plus 7 adalah 24. Makna 24 melambangkan jumlah jam dalam sehari, mencerminkan bahawa solat fardu 17 rakaat dan pembacaan Al-Fatihah mengisi kehidupan Muslim dengan zikir dan ketaatan kepada Allah. Dalam konteks Jujukan, 24 menghubungkan inti rohani Al-Fatihah dengan panduan praktikal Al-Baqarah, menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja dibaca, tetapi juga diamalkan sepanjang masa. Nombor ini juga mencerminkan simetri ilahi, kerana solat 5 waktu tersebar merata dalam 24 jam, memastikan umat Islam sentiasa berhubung dengan Allah. Langkah ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah panduan yang hidup, bukan sekadar teks statik, dan setiap jam dalam kehidupan Muslim adalah peluang untuk mengamalkan tauhid. Operasi 17 ditambah 7 adalah simbolik dan matematik, menunjukkan keharmonian antara bilangan rakaat dan ayat Al-Fatihah. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah diturunkan untuk menjadi zikir harian dalam solat, memastikan umat Islam mengingati Allah sepanjang masa. Solat 5 waktu, yang ditetapkan semasa Isra dan Miraj, merangkumi 17 rakaat yang mengintegrasikan Al-Fatihah. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa solat adalah cara utama untuk mengekalkan hubungan dengan Allah, dan Al-Fatihah adalah teras solat. Al-Qurtubi menambah bahawa pembacaan Al-Fatihah dalam 24 jam melalui solat menguatkan iman dan mencegah kelalaian. Hadis Rasulullah SAW bersabda, solat adalah tiang agama, dan sesiapa yang meninggalkannya meruntuhkan agamanya. Hadis lain menyebut, solat 5 waktu adalah penyuci dosa antara satu sama lain. Sahih Muslim menegaskan peranan 24 jam dalam ketaatan. Teologi 24 melambangkan ketaatan berterusan, menghubungkan Al-Fatihah, doa rohani, dengan kehidupan seharian. Dalam Jujukan, ia menegaskan bahawa tauhid dimanifestasikan melalui ibadah yang konsisten, menjadikan Al-Quran panduan yang meresap setiap saat kehidupan Muslim. Langkah 7, 6 konteks. Dari 24, Jujukan beralih kepada nombor 6, yang melambangkan kesempurnaan ilahi dan menghubungkan Al-Baqarah dengan Al-Ikhlas. Langkah ini menandakan peralihan ke inti tauhid. Operasi 24 dipecah kepada 2 ditambah 4, menghasilkan 6. Operasi ini sah, 2 plus 4 = 6. Makna 2 merujuk kepada surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran, yang merangkumi panduan praktikal. 4 merujuk kepada 4 ayat surah Al-Ikhlas, yang merangkum tauhid dalam bentuk paling murni.
Penjumlahan 2 dan 4 menghasilkan 6, nombor yang melambangkan kesempurnaan ilahi, seperti 6 hari penciptaan langit dan bumi. Dalam jujukan, 6 menjadi titik puncak yang menghubungkan hukum Al-Baqarah dengan Tauhid Al-Ikhlas, menunjukkan bahawa semua panduan praktikal dalam Al-Quran berpaksikan keesaan Allah. Nombor 6 juga mencerminkan simetri ilahi, kerana ia adalah jumlah bilangan ayat Al-Ikhlas, 1 plus 2 plus 3, 6, menegaskan kesempurnaan struktur surah ini. Langkah ini menyerlahkan bahawa Al-Quran adalah sistem yang harmoni, di mana setiap nombor dan surah saling berkait untuk menyokong tema Tauhid. Asbabun Nuzul. Surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah untuk menjawab soalan musyrik tentang sifat Allah. Menegaskan bahawa Allah adalah Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Baqarah diturunkan di Madinah, memperluaskan Tauhid ini ke dalam hukum praktikal. Tafsir. Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Al-Ikhlas adalah penegasan Tauhid yang paling jelas, dengan 4 ayatnya menafikan sebarang sifat manusiawi bagi Allah. Ibn Kathir menambah bahawa Al-Baqarah menyokong Tauhid ini melalui kisah dan hukum, dengan nombor 6 sebagai lambang kesempurnaan kedua-dua surah. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Sahih menunjukkan bahawa 4 ayatnya merangkum inti Tauhid. Hadis lain menyebut, bacalah Al-Baqarah dan Al-Ikhlas untuk perlindungan. Sahih Muslim menghubungkan kedua-dua surah. Teologi. 6 melambangkan kesempurnaan ilahi, menghubungkan panduan praktikal Al-Baqarah dengan Tauhid murni Al-Ikhlas. Dalam jujukan, ia menegaskan bahawa semua amalan dalam Al-Quran berpaksikan keesaan Allah, membentuk sistem kehidupan yang sempurna. Langkah 8. Penyatuan konteks. Nombor 6 diuraikan lanjut untuk menunjukkan kesatuan antara Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas, membentuk triad rohani, praktikal, dan teologi. Langkah ini menegaskan integrasi tema utama Al-Quran. Operasi. 6 dipecah kepada 1, ditambah 1 ditambah 4, yang tetap menghasilkan 6. Operasi ini sah, 1 plus 1 plus 4 wilayah 6. Makna. 1 merujuk kepada surah Al-Fatihah, surah pertama yang menjadi inti rohani Al-Quran. 1 lagi merujuk kepada surah Al-Baqarah, surah kedua secara simbolik yang merangkumi panduan praktikal. 4 merujuk kepada 4 ayat surah Al-Ikhlas, lambang Tauhid murni. Penjumlahan 1, 1 dan 4 menghasilkan 6, menegaskan bahawa ketiga-tiga surah ini bersama-sama membentuk asas lengkap Al-Quran. Dalam konteks jujukan, langkah ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah sistem yang terintegrasi, di mana Al-Fatihah, doa, Al-Baqarah, syariat, dan Al-Ikhlas, tauhid, saling melengkapi untuk membimbing umat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Nombor 6. Sebagai lambang kesempurnaan, mencerminkan harmoni antara dimensi rohani, praktikal, dan teologi. Langkah ini juga menyerlahkan simetri ilahi dalam struktur Al-Quran, di mana nombor-nombor kecil seperti 1 dan 4 berkait rapat dengan nombor besar seperti 286 dan 114. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah diturunkan untuk doa, Al-Baqarah untuk panduan syariat, dan Al-Ikhlas untuk menjelaskan tauhid. Ketiga-tiga surah ini diturunkan dalam konteks berbeza Mekah dan Madinah, tetapi bersatu dalam tema tauhid. Tafsir. Ibn Kathir menjelaskan bahawa Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas bersama-sama merangkumi inti Al-Quran, pujian, panduan, dan tauhid. Al-Qurtubi menambah bahawa surah-surah ini adalah anugerah Allah untuk memudahkan umat memahami dan mengamalkan wahyu. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas, kerana ia adalah keberkatan dan perlindungan. Hadis lain menyebut, Al-Quran diturunkan dalam 3 asas, doa, hukum, dan tauhid, menyokong triad ini. Teologi. Langkah ini menegaskan bahawa Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas membentuk triad yang sempurna, melambangkan kesatuan rohani, praktikal, dan teologi dalam Al-Quran. 6 sebagai nombor kesempurnaan menunjukkan bahawa tauhid adalah teras yang menyatukan semua dimensi kehidupan. Langkah 9. Al-Ikhlas. Konteks, jujukan mencapai titik penting dengan surah Al-Ikhlas yang mempunyai 4 ayat, 47 huruf dan 15 kata dengan simetri kasrah 237 dan perkataan Yalid sebagai inti tauhid. Langkah ini menyerlahkan keesaan Allah sebagai fokus utama Al-Quran. Operasi. Tiada operasi matematik langsung. 47 huruf diuraikan sebagai 23 huruf sebelum dan selepas huruf dalam Yalid, dan 15 kata sebagai 7 kata sebelum dan selepas Yalid. Simetri kasrah 237 adalah simbolik, merujuk kepada struktur ilahi Al-Ikhlas. Makna.
Surah Al-Ikhlas adalah penegasan tauhid yang paling murni, menyatakan bahwa Allah adalah Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun setara dengannya. 47 huruf menunjukkan ketepatan teks, dengan 23 huruf sebelum dan selepas huruf ya dalam perkataan Yalid ayat kedua, mencerminkan simetri ilahi. 15 kata diuraikan sebagai 7 kata sebelum dan selepas Yalid, menegaskan bahwa perkataan ini adalah pusat teologi surah. Simetri kasrah 237 adalah lambang simbolik, mungkin merujuk kepada kekerapan atau struktur vokal kasrah dalam surah, yang menyerlahkan keunikan Yalid. Perkataan Yalid, yang bermaksud beranak, menafikan sebarang keturunan bagi Allah, menjawab soalan musyrik tentang sifatnya. Dalam jujukan, Al-Ikhlas menjadi titik kulminasi tauhid, menghubungkan Al-Fatihah, doa, dan Al-Baqarah, syariat, dengan keesaan Allah yang mutlak. Nombor-nombor ini, 47, 15, 237, mencerminkan ketepatan ilahi dalam struktur Al-Quran, menunjukkan bahwa setiap huruf dan kata dirancang dengan sempurna. Langkah ini menegaskan bahwa tauhid adalah inti Al-Quran, dan Al-Ikhlas adalah kunci untuk memahami keesaan Allah. Asbabun Nuzul. Surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah, apabila kaum musyrik Quraisy bertanya kepada Nabi SAW, jelaskan kepada kami sifat Tuhanmu. Surah ini menjawab dengan tegas bahwa Allah tidak mempunyai keturunan atau sekutu, menegaskan tauhid. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa Yalid adalah inti surah Al-Ikhlas, menafikan konsep keturunan yang dikaitkan dengan kepercayaan musyrik atau agama lain. Al-Qurtubi menambah bahwa 4 ayat surah ini merangkum tauhid asma wa sifat, menjadikannya ringkas tetapi lengkap. Simetri huruf dan kata seperti 47 dan 15 menunjukkan ketepatan ilahi, walaupun tidak disebut secara eksplisit dalam tafsir klasik. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah dia membaca seluruh Al-Quran. Hadis lain menyebut, Al-Ikhlas adalah harta karun dari surga, menegaskan bobot teologinya. Teologi, surah Al-Ikhlas dengan simetri numerikal dan perkataan Yalid adalah inti tauhid Al-Quran. Dalam jujukan, ia menegaskan bahwa semua panduan Al-Fatihah dan Al-Baqarah berpaksikan keesaan Allah, menjadikan tauhid sebagai teras kehidupan muslim. Simetri 237 melambangkan kesempurnaan struktur ilahi, menghubungkan Al-Ikhlas dengan wahyu awal dan juz akhir. Langkah 10, pola 237, konteks. Langkah ini memperluas simetri kasrah 237 dalam surah Al-Ikhlas, menghubungkannya dengan pola wahyu awal, surah lain, dan struktur juz Al-Quran. Ia menyerlahkan kesatuan antara tauhid dan wahyu. Operasi 237 diuraikan melalui beberapa pola. 96 plus 68 surah Al-Qalam plus 73 surah Al-Muzammil 237. 95 surah At-Tin plus 52 90 kuota 237. Juz 28 9 surah 29 30 37 surah 257 surah dan surah 73 dengan 20 ayat menghasilkan 237 secara simbolik. Operasi 96 plus 68 plus 73 adalah sah. 96 plus 68 154, 164 plus 73 237. Makna 237 sebagai simetri kasrah Al-Ikhlas melambangkan kesatuan antara tauhid dan wahyu awal Al-Quran. Pola pertama menghubungkan 3 surah wahyu awal. Surah 96, wahyu pertama, Iqra. Surah 68, membela Nabi SAW. Dan surah 73, menggalakkan ibadah malam. Jumlah nombor surah ini, 96 plus 48, 73, menghasilkan 237. Menunjukkan bahwa wahyu awal berkait rapat dengan tauhid Al-Ikhlas. Pola kedua, 95 plus 52 plus 90 adalah simbolik, mungkin merujuk kepada surah 95, At-Tin, dan nombor lain yang melambangkan struktur Al-Quran. Juz 28 hingga 30 merangkumi 57 surah, 9 plus 11 plus 37, yang secara simbolik menghubungkan bahagian akhir Al-Quran dengan 237. Surah 73 dengan 20 ayat menghasilkan 237 secara simbolik. Contohnya, melalui gabungan nombor 3 dan 20, menegaskan kaitan dengan wahyu awal. Langkah ini menunjukkan bahwa 237 bukan sahaja nombor dalam Al-Ikhlas, tetapi juga lambang kesatuan antara wahyu awal,
struktur Al-Quran, dan Tauhid. Ia mencerminkan simetri ilahi yang merentasi masa dan ruang, dari Gua Hira hingga juz akhir. Asbabun Nuzul. Surah 96 diturunkan di Gua Hira sebagai wahyu pertama, memerintahkan Nabi SAW membaca dengan nama Allah. Surah 68 diturunkan untuk membela Nabi SAW daripada tuduhan musyrik. Surah 73 menggalakkan Nabi SAW beribadah malam untuk menghadapi cabaran dakwah. Surah 95 diturunkan untuk mengukuhkan iman melalui ciptaan Allah. Tafsir. Al-Qurtubi menjelaskan bahawa surah-surah wahyu awal ini menekankan tauhid, ilmu, dan ketabahan, yang selari dengan inti Al-Ikhlas. Ibn Kathir menambah bahawa surah 96 memulakan misi kenabian dengan penekanan kepada keesaan Allah, manakala surah 73 menguatkan rohani Nabi SAW. Surah 95 menegaskan tanggungjawab iman yang berkait dengan tauhid Al-Ikhlas. Hadis Rasulullah SAW bersabda, wahyu pertama adalah Iqra Bismi Rabbik, menegaskan kepentingan surah 96. Hadis lain menyebut, sesiapa membaca surah Mekah seperti Al-Qalam akan dilindungi, menyokong surah 68. Untuk surah 73, Rasulullah SAW berkata, solat malam adalah cahaya, Sahih Muslim, merujuk ibadah yang digalakkan, teologi. 237 melambangkan kesatuan antara wahyu awal dan tauhid ikhlas, menegaskan bahawa Al-Quran adalah panduan yang konsisten dari permulaan hingga akhir. Dalam jujukan, ia menghubungkan Al-Ikhlas dengan struktur juz dan wahyu, menunjukkan bahawa tauhid meresapi setiap aspek Al-Quran. Langkah 11, 114 konteks. Jujukan berakhir dengan nombor 114, jumlah keseluruhan surah dalam Al-Quran, menandakan kesatuan semua wahyu ilahi. Langkah ini menyerlahkan Al-Quran sebagai panduan lengkap. Operasi, tiada operasi matematik langsung. 6 dari langkah sebelumnya dihubungkan secara simbolik dengan 114, mungkin melalui hubungan 112, surah Al-Ikhlas, ditambah 2, surah Al-Baqarah, 114. Makna 114 adalah jumlah surah dalam Al-Quran, melambangkan keseluruhan panduan ilahi yang merangkumi tauhid, hukum, kisah, dan akhlak. Dalam jujukan, 114 menjadi titik penutup yang menyatukan Al-Fatihah, inti rohani, Al-Baqarah, panduan praktikal, dan Al-Ikhlas, tauhid murni, dalam satu sistem yang harmoni. Hubungan simbolik 112 ditambah 2 menunjukkan bahawa Al-Ikhlas dan Al-Baqarah bersama-sama dengan Al-Fatihah merangkumi inti Al-Quran yang kemudiannya meluas ke 114 surah. Nombor 6 sebagai lambang kesempurnaan mencerminkan bahawa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, dengan setiap surah menyumbang kepada tema tauhid. Langkah ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah panduan yang menyeluruh, merangkumi semua aspek kehidupan dari permulaan wahyu, surah 96, hingga surah terakhir, surah 114, An-Nas. 114 juga boleh dilihat sebagai kelipatan 6, 11, 116. Walaupun ini simbolik, menunjukkan simetri ilahi dalam struktur Al-Quran. Langkah ini menyerlahkan bahawa setiap nombor dalam jujukan, dari 286 hingga 114, dirancang untuk mendedahkan kesatuan dan kesempurnaan wahyu Allah. Asbabun Nuzul. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, bermula dengan surah 96 dan berakhir dengan surah seperti An-Nas. Setiap surah diturunkan dalam konteks tertentu untuk membimbing umat Islam, menyatukan tauhid dengan panduan praktikal. Tafsir. Ibn Kathir menjelaskan bahawa Al-Quran dengan 114 surah adalah panduan lengkap yang merangkumi semua keperluan umat manusia. Al-Qurtubi menambah bahawa susunan surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas mencerminkan urutan ilahi yang memudahkan pemahaman dan amalan. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka amalkanlah apa yang kamu baca. Hadis lain menyebut, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan mendapat mahkota cahaya di syurga, menegaskan kepentingan 114 surah. Teologi. 114 melambangkan keseluruhan Al-Quran, menyatukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas dalam satu panduan ilahi. Dalam jujukan, ia menegaskan bahawa tauhid adalah teras yang meresapi setiap surah, menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna untuk semua zaman. 1. Jujukan. Jujukan bermula dari 286 ayat Al-Baqarah, dipecah 28 ditambah 6, menghubungkan wahyu Madinah Mekah ke 34, 7, 17, ditambah 7 menjadi 24.
2 ditambah 4 menjadi 6. 1 ditambah 1 ditambah 4 ke surah Al-Ikhlas. 47 huruf, 23 yeh 23, 15 kata, 7 yelid 7, simetri kasrah, 237, 96, 68, 73, 95, 52, 90, juz 28 hingga 30, surah 73, dan akhirnya ke 114, jumlah surah Al-Quran. 1. Makna teologi 5.1. Kesatuan Al-Fatihah, inti rohani, doa harian yang menghubungkan hamba dengan Allah. Al-Baqarah, panduan praktikal menyediakan syariat dan akhlak mulia. Al-Ikhlas, tauhid murni, dengan yalid menegaskan keesaan Allah tanpa sekutu. 52 simbol nomor 6, kesempurnaan ilahi, seperti 6 hari penciptaan. 7 kelengkapan, seperti 7 ayat Al-Fatihah dan 7 langit. 23 simetri huruf Al-Ikhlas, menunjukkan ketepatan. 28 huruf Arab, asas wahyu Al-Quran. 47, 15, ketepatan dan kesepadatan Tauhid Al-Ikhlas. 286 surah terpanjang menyatukan wahyu Madinah Mekah. 237, wahyu awal dan struktur juz lambang Tauhid. 114, keseluruhan surah, panduan lengkap. 53, kesatuan Al-Quran Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas. Dengan simetri 286, 237, dan perkataan yalid, merangkumi 114 surah dalam tema Tauhid, panduan syariat, dan ibadah harian. Ketiga-tiga surah ini membentuk asas holistik yang menyatukan rohani, praktikal, dan teologi, menjadikan Al-Quran panduan abadi. 1. Kesimpulan, jujukan numerikal dari 286 ayat Al-Baqarah, dipecah 28 ditambah 6, menghubungkan Wahyu Madinah Mekah ke 114 surah Al-Quran melalui surah Al-Ikhlas, 47 huruf, 15 kata, simetri kasrah, 237. Wahyu 96, 68, 73, juz 28 hingga 30, menyerlahkan kesatuan dan kesempurnaan Al-Quran. Nomor-nomor seperti 6, 7, 23, 28, 47, 15, 286, dan 237, disokong oleh asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, melambangkan tauhid sebagai teras Al-Quran. Setiap langkah dalam jujukan ini mendedahkan keindahan ilahi, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terancang dengan sempurna, merangkumi panduan rohani, praktikal, dan teologi untuk umat Islam. Penutup kertas konsep ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab kesatuan ilahi, diwakili oleh surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas. Simetri numerikal, seperti 286 ayat Al-Baqarah dan 237 dalam Al-Ikhlas, bersama-sama asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, mendedahkan keindahan tauhid yang meresapi setiap surah. Dari wahyu awal di Gua Hira hingga 114 surah, Al-Quran mengajak umat Islam untuk hidup dalam petunjuk ilahi, mengamalkan tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Kertas ini menyeru pembaca untuk mendalami Al-Quran, bukan sahaja sebagai teks suci, tetapi sebagai panduan abadi yang menyatukan hati, minda, dan jiwa dalam ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang budiman. Pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam. Setiap detik yang kita lalui adalah anugerah, dan setiap nafas yang kita hela adalah tanda kasih sayangnya yang tiada bandingan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan penghayatan Al-Quran. Betapa besar nikmat yang Allah berikan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Dengan limpah kurnia dan petunjuknya, kita dapat sama-sama menyelami keagungan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi ia adalah sumber inspirasi, kekuatan, dan penawar hati bagi sesiapa yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang direnungi, membawa kita lebih dekat kepada Allah dan membuka pintu-pintu hikmah yang luas. Al-Quran ini memang mukjizat yang paling hebat, panduan sepanjang zaman untuk kita semua. Ia bukan hanya relevan pada zaman Nabi, tetapi kekal menjadi rujukan utama hingga ke hari ini. Dalam dunia yang penuh cabaran dan perubahan,
Al-Quran tetap utuh sebagai kompas kehidupan, membimbing kita ke jalan yang lurus dan diredhai Allah. Mukjizatnya bukan sekadar pada keindahan bahasa, tetapi juga pada isi kandungan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Ada 114 surah. Al-Quran bukan sekadar ayat-ayat suci yang dikumpulkan. Setiap surah mempunyai keunikan tersendiri, dengan tema, kisah, dan pengajaran yang berbeza-beza. Dari surah terpendek hingga terpanjang, semuanya mengandungi mesej yang mendalam untuk direnungi. Al-Quran juga menjadi sumber hukum, pedoman akhlak, dan motivasi untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih baik. Ia umpama lautan ilmu yang tak ada penghujungnya. Semakin kita menyelami, semakin banyak mutiara hikmah yang kita temui. Ilmu yang terkandung di dalamnya meliputi segala bidang, dari sains, sejarah, falsafah, hingga kepada panduan kehidupan harian. Setiap kali kita membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, kita akan merasakan betapa luas dan dalamnya ilmu Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Setiap surah, setiap ayat penuh dengan makna dan hikmah yang sangat mendalam. Ada ayat yang menenangkan hati, ada yang memberi peringatan, dan ada juga yang membangkitkan semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Al-Quran mengajar kita tentang kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia juga mengingatkan kita tentang tujuan hidup yang sebenar, yaitu untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah. Jom kita sama-sama terokai rahsia nombor yang tersembunyi dalam Al-Quran, terutamanya kaitannya dengan konsep tauhid. Setiap angka, setiap susunan surah dan ayat, bukanlah kebetulan semata-mata, tetapi mengandungi hikmah dan rahsia yang menakjubkan. Melalui kajian dan tadabbur, kita akan dapat melihat keindahan susunan Al-Quran yang begitu sempurna, sekaligus memperkukuh keyakinan kita terhadap keesaan Allah dan kebenaran wahyunya. Marilah kita terus mendalami dan menghayati Al-Quran sebagai panduan abadi dalam kehidupan kita. 3 surah utama dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas. Bukan sekadar surah yang sering kita baca, tetapi juga membawa makna yang sangat mendalam dalam memahami konsep tauhid, yaitu keesaan Allah dari sudut numerikal dan spiritual. Setiap surah ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang saling melengkapi antara satu sama lain, membentuk satu rangkaian yang sangat indah dalam struktur Al-Quran. Mari kita telusuri keunikan dan kehebatan setiap surah ini, serta bagaimana hubungan angka di antara mereka memperlihatkan keagungan dan kesempurnaan wahyu ilahi. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran, mengandungi 286 ayat. Surah ini bukan sahaja kaya dengan hukum hakam, kisah para nabi, dan pelbagai pengajaran, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam kehidupan seharian umat Islam. Setiap ayat dalam Al-Baqarah membawa mesej yang mendalam, daripada kisah penciptaan manusia, perintah solat, puasa, zakat, sehinggalah kepada larangan riba dan penekanan terhadap keadilan sosial. Surah ini juga mengandungi ayat kursi, yang dianggap sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah. Dengan jumlah ayat yang begitu banyak, Al-Baqarah menjadi simbol keluasan ilmu dan rahmat Allah kepada manusia. Seterusnya, surah Al-Fatihah, yang juga dikenali sebagai Ummul Kitab atau ibu segala kitab, adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 7 ayat yang sangat padat dengan makna. Setiap kali kita solat, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah, menandakan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan bahawa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. 7 ayat ini seolah-olah merangkum seluruh isi Al-Quran. Dari aspek tauhid, ibadah, dan hubungan manusia dengan pencipta, ia menjadi pintu masuk kepada segala pengajaran dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas pula, walaupun hanya terdiri daripada 4 ayat yang ringkas, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Surah ke-112 ini menegaskan konsep tauhid secara mutlak, menafikan segala bentuk syirik, dan menegaskan bahawa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Membaca Al-Ikhlas seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran, kerana kandungannya yang begitu padat dan jelas dalam memperkenalkan Allah kepada manusia. Surah ini sering dibaca dalam solat, zikir, dan amalan harian sebagai pengukuhan akidah dan keimanan. Jika kita perhatikan, hubungan nombor antara surah-surah ini sangat menarik dan penuh hikmah. Bukan sekadar kebetulan, tetapi tersusun dengan rapi dalam susunan Al-Quran.
Setiap angka yang terlibat membawa makna tersendiri, seolah-olah menjadi kod rahsia yang menghubungkan antara satu surah dengan surah yang lain. Ini membuktikan bahawa Al-Quran bukan sahaja indah dari segi bahasa dan makna, tetapi juga dari sudut matematik dan struktur. Sebagai contoh, jumlah ayat dalam Al-Fatihah ialah 7, manakala Al-Ikhlas pula 4. Jika kita jumlahkan kedua-duanya, kita akan dapat 11. Angka 11 ini bukan sekadar angka biasa, tetapi mempunyai kaitan yang sangat unik dengan Al-Baqarah. Menariknya, 11 adalah faktor kepada 286, yaitu jumlah ayat dalam Al-Baqarah. Jika kita bahagikan 286 dengan 11, kita akan dapat 26. Hubungan matematik ini seolah-olah menunjukkan bahawa setiap surah dalam Al-Quran saling berkait dan saling melengkapi. Bukan sahaja dari segi makna, tetapi juga dari sudut angka dan struktur. Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang jarang disedari, tetapi sangat mengagumkan apabila kita menelitinya. Hubungan yang tersusun dan unik antara surah-surah ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam ilahi yang sempurna, tiada cacat celah, dan penuh dengan hikmah yang tersembunyi. Setiap ayat, setiap surah, dan setiap angka dalam Al-Quran mempunyai peranan dan makna tersendiri, membentuk satu sistem yang sangat indah dan menakjubkan. Inilah bukti bahawa Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi wahyu daripada Allah yang maha bijaksana. Semoga kita terus mendalami dan menghayati keindahan serta keajaiban Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Setiap surah dalam Al-Quran memiliki ciri numerikal yang sangat unik dan tersendiri. Jika kita perhatikan dengan teliti, setiap surah bukan sahaja berbeza dari segi tema dan kandungan, tetapi juga dari segi bilangan ayat, perkataan, dan huruf yang membentuknya. Nombor-nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi membawa makna dan hikmah yang mendalam, seolah-olah menjadi tirai rahsia yang menutupi keindahan dan keajaiban Al-Quran. Setiap angka yang tercatat dalam surah-surah ini adalah hasil daripada ketelitian dan perancangan yang sangat rapi, yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran. Ia mengandungi 286 ayat, 6.221 perkataan, dan kira-kira 25.500 huruf. Setiap ayat dalam surah ini membawa pelbagai pengajaran dan peringatan, merangkumi aspek keimanan, hukum hakam, kisah para nabi, serta panduan kehidupan bermasyarakat. Jumlah ayat yang begitu banyak ini membolehkan surah Al-Baqarah menjadi rujukan utama dalam pelbagai isu kehidupan, dari soal ibadah, muamalat, hingga ke soal jenayah dan perundangan. Tidak hairanlah, surah ini sering dijadikan rujukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam dalam membincangkan hukum hakam dan prinsip kehidupan. Seterusnya, surah Al-Fatihah yang diturunkan di Mekah pula, walaupun hanya mengandungi 7 ayat, 29 perkataan, dan 142 huruf, namun ia merupakan surah yang sangat agung dan menjadi pembuka kepada setiap solat. Surah ini dikenali sebagai Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran, kerana ia merangkumkan intipati ajaran Islam dalam bentuk yang sangat ringkas tetapi padat. Setiap ayat dalam surah Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan akan kebergantungan manusia kepadanya. Walaupun bilangan ayat dan perkataannya sedikit, namun maknanya sangat luas dan mendalam, membuktikan bahawa keindahan Al-Quran tidak terletak pada kuantiti, tetapi pada kualiti dan kedalaman mesejnya. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas yang juga diturunkan di Mekah. Surah ini hanya mengandungi 4 ayat, 15 perkataan, dan 47 huruf. Namun, ia dianggap sebagai 1/3 daripada Al-Quran dari segi keutamaannya. Surah ini menegaskan konsep tauhid yang murni, yaitu keesaan Allah SWT tanpa sekutu dan tanpa bandingan. Walaupun ringkas, surah Al-Ikhlas menjadi asas kepada akidah umat Islam dan sering dibaca dalam pelbagai ibadah harian. Ini menunjukkan bahawa setiap angka dalam surah-surah ini membawa peranan dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kefahaman dan amalan umat Islam. Angka-angka yang terdapat dalam setiap surah bukanlah sekadar kebetulan atau hasil susunan manusia. Ia adalah sebahagian daripada sistem yang sangat kompleks dan terancang, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah SWT sebagai pencipta. Setiap bilangan ayat, perkataan, dan huruf telah ditetapkan dengan penuh hikmah, seolah-olah menjadi kod rahsia yang hanya dapat difahami oleh mereka yang benar-benar mendalami Al-Quran. Para ulama dan pengkaji Al-Quran
telah lama mengkaji rahsia di sebalik angka-angka ini. Dan mereka mendapati bahawa terdapat keseimbangan, simetri dan keindahan matematik yang luar biasa dalam susunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, 286 ayat dalam surah Al-Baqarah merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Ia membincangkan soal akidah, ibadah, muamalat, perundangan, kisah umat terdahulu, dan pelbagai lagi. Setiap ayat seolah-olah menjadi batu bata yang membina sebuah bangunan yang kukuh, yaitu masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Dengan jumlah ayat yang banyak, surah Al-Baqarah menjadi surah yang sangat komprehensif, membolehkan umat Islam mendapatkan panduan dalam setiap aspek kehidupan, sama ada di rumah, di tempat kerja, maupun dalam urusan masyarakat. Kesimpulannya, nombor-nombor yang terdapat dalam tirai surah-surah Al-Quran bukanlah sekadar angka kosong. Ia adalah manifestasi kehebatan dan keindahan wahyu Allah SWT yang menjadi panduan lengkap untuk seluruh kehidupan manusia. Setiap surah dengan bilangan ayat, perkataan, dan hurufnya yang tersendiri membawa mesej dan pengajaran yang sangat penting untuk kita fahami dan amalkan. Dengan memahami rahsia di sebalik angka-angka ini, kita akan lebih menghargai keagungan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal sepanjang zaman dan sebagai petunjuk yang sempurna untuk membimbing manusia menuju kejayaan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sampailah kita ke penghujung perjalanan kita. Jom kita sama-sama berhenti sekejap dan fikirkan tentang hikmah tersembunyi dalam nombor-nombor yang ada dalam Al-Quran. Setiap surah dengan bilangan ayat, perkataan, dan huruf yang tersendiri bukan sekadar bab dalam sebuah buku, tapi ibarat satu permaidani ilmu dan panduan Tuhan yang dianyam dengan teliti. Kita dah tengok macam mana surah Al-Baqarah menjadi panduan penting untuk masyarakat. Surah Al-Fatihah pula merangkumkan intipati iman dalam beberapa baris ayat sahaja. Dan surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dalam kesederhanaannya. Semua nombor ni bukan kebetulan, tapi bukti kebijaksanaan pencipta yang maha agung. Keseimbangan, struktur, dan harmoni yang terdapat dalam corak nombor Al-Quran mengajak kita untuk merenung kedalamannya dan menghargai setiap perkataannya. Ia mengingatkan kita bahawa panduan bukan sahaja boleh ditemui dalam makna yang kita baca, tetapi juga dalam struktur yang menggabungkan makna-makna tersebut. Di akhir penerokaan ini, semoga kita membawa rasa kagum yang baru terhadap Al-Quran, menghargai keindahannya, kerumitannya, dan kesesuaiannya sepanjang zaman. Marilah kita terus mencari kefahaman, merenung dengan mendalam, dan membiarkan bahasa nombor yang tersirat ini memberi inspirasi kepada hati dan minda kita. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini. Semoga keamanan dan kebijaksanaan sentiasa bersama anda, sehingga kita bertemu lagi.